Keupayaan kerajaan negeri memulihkan ekonomi selepas terjejas akibat pandemik COVID-19 bukti kerajaan GRS berfungsi dengan baik. Hasil negeri kini mencecah hampir 7 bilion ringgit setahun berbanding hanya sekitar 4 bilion setahun sebelum ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kejayaan tersebut hasil perancangan kerajaan dalam memulihkan ekonomi melalui 3 sektor utama, termasuk perindustrian, pelancongan dan pertanian. Tegasnya, dakwaan pembangkang kononnya kerajaan GRS gagal adalah tidak berasas. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pecah Tanah projek skim penambahan bekalan air di Pulau Banggi. Datuk Haji Ji turut mengumumkan cadangan menaik taraf Banggi sebagai daerah penuh dan meluluskan pembinaan beberapa fasiliti baharu, iaitu Dewan Serbaguna bernilai 6 juta ringgit dan sebuah Dewan Kebudayaan Masyarakat Bonggi bernilai 1 juta ringgit. Kedudukan Sabah sebagai hub pelancongan serantau terus diperkukuh menerusi Expo Pelancongan Malaysia International Travel Mart MITM 2025. Expo berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew, Expo kini menjadi platform antarabangsa penting yang menghubungkan Sabah dengan pelancong luar negara. Beliau optimis pameran ini akan merancangkan lagi industri pelancongan, tingkat jumlah pengunjung serta menjana pendapatan negeri. 80 pempamer dari dalam dan luar negara menyertai MITM 2025, anjuran Persatuan Pelancongan Cina Malaysia Sabah. Karnival Kita Madani Peringkat Negeri 2025 platform terbaik sampaikan mesej kenegaraan dan perkhidmatan berteraskan konsep Malaysia Madani kepada komuniti setempat. Program menyalurkan informasi terkini dan sahih mengenai dasar serta inisiatif di laksana kerajaan. Demikian ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam majlis perasmian karnival ini di Tuaran. Ucapan dibaca Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Panglima Jahid Jahim. Karnival Kita Madani berlangsung selama 3 hari berakhir semalam dengan pelbagai pengisian menarik. Sementara itu, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 tiba di lokasi terakhir di Padang Istiadat Tuaran selepas 20 hari mengembara ke pelosok negeri, melibatkan 75 hentian meliputi 2,500 km perjalanan. Komuniti di negeri ini diseru menyertai program pembelajaran sepanjang hayat PSH disediakan Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi Kolej Komuniti. Program bukan sahaja mengasah kemahiran, malah membuka peluang perniagaan bagi menjana pendapatan. Timbalan Menterinya Datuk Mustafa Zakmud berkata, Politeknik dan Kolej Komuniti Polisisi turut membantu JKKK dalam membuat permohonan di bawah inisiatif Sejati Madani. Sekaligus berpeluang memperoleh peruntukan RM100,000 bagi membiayai pelaksanaan projek yang dapat memberi manfaat kepada komuniti setempat. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Pendidikan Tinggi untuk Komuniti AIDS Sabah Siri ke-8 di Sipitang yang menawarkan 9 kursus PSH jangka pendek. Siri Jelajah kini berbaki 2 lokasi lagi selepas menjelajah ke 7 daerah sejak awal Julai lalu. Perkampungan khusus bagi pembinaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ dicadang diwujudkan di kawasan Dun Kuamut yang bagi memudahkan pembangunan infrastruktur secara sistematik. Justru Adun Kuamut Datuk Masyong Banah menyarankan pemimpin setempat mengenal pasti tanah rizab kampung yang sesuai untuk tujuan tersebut. Kalau sahajalah setiap kampung itu mempunyai rizab kampung yang mempunyai keluasan tanah yang besar, mungkin pimpinan kampung boleh menyediakan satu kawasan membina rumah-rumah SMJ ini kepada mereka yang sudah dipastikan dikenal pasti layak. Datuk Masyong turut menegaskan kontraktor yang gagal menyiapkan rumah mengikut spesifikasi akan ditamatkan kontrak dan diganti serta-merta selain membawa isu bekalan bahan binaan luar bandar ke peringkat atasan. Pusat Sehenti SMJ Kota Belud tawar pelbagai perkhidmatan agensi kerajaan negeri dan persekutuan termasuk peluang pekerjaan, latihan kemahiran, bantuan sosial dan khidmat nasihat keusahawanan.
Ia antara inisiatif Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya untuk menoktahkan kemiskinan. Kita bawakan terus ke kampung-kampung ataupun zon-zon pendalaman bagi memudahkan orang kampung dan juga belia datang sendiri. Sebab kita ada buka kaunter untuk cek ikasi dan semuanya ada datang, semua jabatan datang. Program selama 2 hari bermula semalam menyediakan lebih 20 reruai kepada pengunjung. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu prinsip pesara tentera Idris Samad yang kini menyara 4 anak dengan cangkul dan doa yang tidak pernah putus. Bingkisannya bersama Asma Asmuni dalam Aspirasi Bayu. Memang amat sukarlah ya kalau kita bilang mau menampung keluarga dalam situasi ekonomi yang kurang stabil dengan harga barang yang terus meningkat. Sebagai ketua keluarga, saya bertanggungjawab mencari nafkah. Apapun bidang kerja yang akan dilaksanakan akan saya buat. Tanah seluas 3.2 hektar di Merotai, Tawau ini menyaksikan 80 peserta IKASE dan golongan berpendapatan rendah mengusahakan penanaman halia muda. Projek Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR di bawah Kementerian Ekonomi ini diselaras pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia. Dengan kerjasama PPK Kalabakan, UMS dan Mahasawit Sdn Berhad di bawah Inisiatif Usahawan Tani Intan. Dalam tempoh 6 bulan, ia mampu menghasilkan 96 tan halia segar dengan nilai jualan RM960,000. Sekaligus menepati matlamat membantu golongan miskin tegar dan B40 menjana pendapatan tambahan secara mapan. Projek Halia di Merotai kini menjadi model rujukan pelaksanaan IPR di Sabah. Hasil tuaian pertama bukan saja melebihi jangkaan, malah peserta berjaya mencatat pendapatan melebihi RM2,000 sebulan dalam tempoh 6 bulan. Melalui pengalaman kita dah menerima elon setiap bulan daripada 500, 300 dalam bentuk tunai, manakala 200 dalam bentuk bakul makanan. Manakala baki kepada jumlah daripada 2,000 itu dibayar selepas tamat pusingan. Selain pendapatan tetap, peserta turut menerima latihan teknikal yang berkongsi pegangan saham melalui syarikat Ginger Borneo Sendirian Berhad. Kita pun mempunyai pegangan share daripada Mahasawit sendiri, iaitu sebanyak 30%, di mana share-share ini akan diberi kepada kita punya peladang kelabakan, dan inilah inisiatif yang kita dapat daripada hasil-hasil pengeluaran tanaman halia lah. Setiap musim, peserta memperoleh purata pendapatan RM4,700 selain kemahiran mengurus tanaman secara sistematik. Berdasarkan pengalaman IPR di Sabah lah, matlamat utama IPR Intan, saya ingin fokus program melahirkan usahawan tani. Matlamat program ini adalah untuk melahirkan pengusaha tani yang mempunyai pendapatan secara mampan. Sebahagian peserta kini mampu meneruskan projek di tanah sendiri dan menubuhkan koperasi setempat. Di tanah 3 hektar ini lahirlah pendapatan dan keyakinan baharu, dan IPR Intan telah pun membuktikan bahawa melalui bimbingan, modal dan pasaran yang terjamin mampu mengubah kehidupan para peserta di sini. Namun bagi penduduk Merotai, kejayaan ini hanyalah permulaan. Masih ramai yang menunggu peluang sama, dan IPR kini membuka pintu kepada potensi baharu. Asma Asmuni, RTM. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Misul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazrul Hisham Effendi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.